Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, satu sidang media dilakukan oleh kami ahli Parlimen Perikatan Nasional bagi menjawab persoalan berhubung dengan 4 ahli parlimen kami yang dikatakan telah menerima sogokan dan juga telah diugut untuk mendapat peruntukan ahli parlimen bagi menyokong Perdana Menteri ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada sebelah pagi tadi, soalan pertama dalam Dewan Rakyat, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah mengelirukan Dewan bila mana beliau berkata sampai pagi ini tiada sebarang laporan polis berhubung dengan kes 4 ahli parlimen ini. Saya bangun dalam soalan tambahan untuk menyanggah dan menyangkal jawapan Yang Berhormat Menteri tersebut, kerana sebenarnya laporan polis telah dibuat pada waktu pagi tadi, 12 pagi semalam atau pagi tadi di IPD Dang Wangi. Jadi pada sidang media ini kami nak baca laporan polis yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak berhubung dengan apa yang saya bangkitkan tadi. Baik. Salah seorang yang buat laporan ini ialah Ahli Jawatankuasa Armada Bersatu Malaysia, Exco Armada Nasional, yang mana dalam kenyataan beliau ini saya, nama pelapor, telah membuat laporan berkenaan 4 ahli parlimen bersatu yang telah mengumumkan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX tapi tidak meninggalkan Parti Bersatu seperti berikut. Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Yang Berhormat Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan. Yang Berhormat Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Gua Musang. Yang Berhormat Zahari Kecil, Ahli Parlimen Jeli. Pada 12 bulan 10 2023, lebih kurang jam 4 petang ketika berada di pejabat saya di bangunan Parlimen Malaysia, saya telah terbaca satu kenyataan daripada aplikasi WhatsApp bahawa Ahli Parlimen Kuala Kangsar telah mengumumkan sokongan kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana telah disogok dengan janji untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi kawasan parlimennya. Ahli Parlimen Kuala Kangsar juga telah dikenakan ugutan dan tekanan tindakan SPRM jika tidak menyokong kerajaan. Perkara ini juga telah dilaporkan oleh beberapa pihak media. Lampiran saya sertakan dalam ini, pautan-pautan, Astro Awani dan sebagainya. Pada 30 bulan 10, 2023, Ahli Parlimen Labuan pula mengumumkan sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas sogokan dan janji sokongan kewangan bagi kawasan Labuan dan penyelesaian masalah gangguan bekalan air dan bekalan elektrik. Setelah membuat pengumuman tersebut, Ahli Parlimen Labuan telah mendedahkan bahawa beliau telah mendapat peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti yang dijanjikan untuk memberikan sokongan sebelum itu. Kami sertakan pautan berhubung laporan berita ini. Ahli Parlimen Labuan jelas mengaitkan semua bantuan ini dengan Perdana Menteri kita apabila beliau dilaporkan berkata terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana berpegang teguh kepada janji beliau. Jadi jelaslah bahawa sokongan tersebut dibuat kerana Ahli Parlimen Bersatu ditekan dan didesak untuk menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai syarat untuk menerima peruntukan yang merupakan satu suapan dan sogokan. Pada 7 bulan 11 2023, Ahli Parlimen Gua Musang pula mengisytiharkan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mendapatkan manfaat di kawasan parlimennya dengan sogokan mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur. Disertakan lampiran pautan. Kemudian, pada 8 bulan 11 2023, Ahli Parlimen Jeli pula mengumumkan sokongannya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas sogokan yang sama, iaitu janji-janji kewangan kerajaan bagi kawasan parlimen tersebut termasuk mendapat pembangunan. Terdapat asas untuk mempercayai bahawa mereka juga menerima sogokan suapan kewangan kemudahan untuk kegunaan mereka sendiri.
jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli-ahli Parlimen Bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Terdapat satu video yang menunjukkan identiti seorang lelaki botak bernama Datuk Nasir Nasjid. Nombor telefon, media boleh ambil, 016 891 7212 yang memainkan peranan untuk menyogok dan mengunggut ahli Parlimen Pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri ke-10. Video tersebut menjelaskan peranan bekas setiausaha politik Perdana Menteri iaitu Datuk Farhash Wafa Salvador dalam perkara ini. Video ini telah tular dalam TikTok, Facebook dan pihak SPRM seharusnya tahu dan mengambil tindakan. Adalah jelas keempat-empat ahli Parlimen tersebut telah didesak, ditekan dan diugut dengan tindakan SPRM jika enggan memberi sokongan. Hal ini jelas merupakan satu salah guna kuasa oleh Perdana Menteri dan satu bentuk rasuah. Perbuatan ini juga menghina peruntukan Perlembagaan Persekutuan berkenaan undang-undang lompat parti dan bercanggah dengan amalan demokrasi. Adalah jelas mereka juga telah didesak, ditekan dan diugut dengan tindakan SPRM jika enggan memberikan sokongan. Hal ini jelas merupakan satu salah guna kuasa oleh PMX dan satu bentuk rasuah. Perbuatan ini juga menghina peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Walaupun perbuatan rasuah, salah guna kuasa dan tindakan menekan ini jelas berlaku, tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak kepimpinan SPRM, terutama sekali Tan Sri Azam Baki, yang sendiri terpalit dengan pelbagai masalah integriti sehingga takut untuk melaksanakan tanggungjawab membanteras rasuah di bawah Akta SPRM. Sebaliknya, kepimpinan SPRM mengabaikan sumpah jawatan mereka kerana hal ini melibatkan kerajaan PMX dan mereka takut kesan terhadap diri sendiri ini akan merosakkan institusi negara. Saya mohon polis menyiasat dan mengambil tindakan terhadap keempat-empat ahli Parlimen tersebut, Perdana Menteri kita dan pegawai-pegawainya serta kepimpinan SPRM yang bersubahat dalam kesalahan-kesalahan berikut. Di bawah Akta SPRM, di bawah kanun keseksaan, banyak sekali masalah-masalah undang-undang yang dilanggar dan laporan ini diakhiri dengan saya nyatakan hal ini pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri kerana beliau pernah pada tahun 1968 disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan kuasa semasa menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia yang dilaporkan dalam kes PP versus Public Prosecutor versus Datuk Seri Anwar Ibrahim nombor 3 dan kurungan tahun 1999 2 CLJ 215. Jadi kita pernah ada sejarah yang mana Perdana Menteri ketika ini pernah didakwa atas kesalahan salah guna kuasa ketika mana beliau jadi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dahulu. Jadi, tidak pelik dengan apa yang berlaku pada hari ini, tekanan yang diberikan kepada ahli Parlimen kami, termasuk saya sendiri dan beberapa rakan-rakan saya untuk menyokong kerajaan yang ada pada hari ini, khususnya Perdana Menteri. Jadi kita minta pihak polis siasat, dan ini bukan laporan palsu. Jadi saya kecewalah dengan jawapan menteri tadi. Dia dengan penuh yakin tak ada laporan polis. Saya hairan, pegawai dia tak buat kerja ke? Sedangkan dalam sistem dah masuk pukul 1 semalam pagi. Jadi tak eloklah buat jawapan yang mengelirukan Dewan. Jadi kita tunggulah siasatan daripada pihak polis dan laporan susulan kepada SPRM akan dibuat juga berkenaan dengan kes ini. We have nothing to hide. Ini bukan fitnah. Rakyat Malaysia perlu tahu ada konspirasi untuk mengambil ahli-ahli Parlimen Bersatu dan Perikatan Nasional untuk mengukuhkan kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini.